contribution yang dia buat, yang kita baca dia punya stats tadi. So kita nampak yang budak ni boleh bawa something dalam Juventus. Kalau bercakap soal Juventus perlukan Dusan Vlahovic, itu memang obvious. Tapi aku ada satu persoalan juga. Kalau kita tengok dalam permainan Vlahovic di Fiorentina, keliling dia, dia ada play-play macam Lucas Torreira dekat bahagian tengah. Ada juga play-play macam Gaetano Gastroboli, pemain tengah yang boleh supply dekat dia. Tetapi berbeza dengan di Juventus tu, banyak nama besar ada dekat situ. Contohnya Weston McKennie. Dybala. And then kalau kita nak kaitkan sikit pemain di bahagian tengah, mungkin again Ramsey still ada dekat situ. Adrien Rabiot. Satu lagi nama Rodrigo Bentancur. Kalau nak dibandingkan di atas kertas, pemain ni lebih besar namanya dibanding pemain yang ada di Fiorentina. Tetapi jelas sekali Fiorentina bijak gunakan Vlahovic berdasarkan sekeliling dia. Persoalan aku is, bila bercakap soal Vlahovic datang ke Juventus, dia boleh handle tak pressure di Juventus? Obviously lain. Betul, lain. Kita tak boleh cakap dia boleh handle ke tak boleh. Benda tu subjektif, dalaman kita tak nampak. Dan belum jadi lagi kan, kita tak nampak lagi. Aku harap dia boleh, sebab usually kalau pemain-pemain macam ni yang sedang meningkat naik, dia pergi ke pasukan yang lebih baik, yang mempunyai lebih ramai pemain bintang, pemain berkualiti. Tak logik kalau dia tak jadi pemain yang lebih baik daripada sebelum ni. Kau faham tak maksud aku? Lagi satu nak buat pasal Vlahovic, aku nak top up. Vlahovic ni, kau pandang satu benda je. Kau pandang body language dia. Mamat ni, kau tahu tak, dia punya bar tu kurang sikit daripada Haaland. Dia punya body language yang mengatakan yang dia ni betul-betul strong, betul-betul dia nak compete kan. Dia ada benda tu. Vlahovic ada benda tu. Betapa tak tingginya tahap keyakinan Juventus sign Vlahovic. Tak ada loan tau, terus beli 60 lebih kurang 60 juta pound. Mahal juga, mahal. Tapi aku suka nama yang Bruhan sebut. Aku rasa dia punya similarity dekat physical Erling Haaland tu memang lebih kurang. Tinggi, besar. Baru-baru ni ada gambar dia buka baju tu tau. Masa dia celebrate. Sebiji Erling Haaland. Kan aku cakap betul. Dia memang. Tapi Vlahovic ni satu benda bagi aku kelebihan sikit daripada Haaland. Apa dia? Dia boleh main link up. Last season dia link up dengan Ribery. Dekat Fiorentina. Kau super. So this season aku harapkan midfield yang ada dekat Juventus boleh support dia. Dan of course working each other lah kan. Sebab kita pun tak sure apa yang akan jadi. So bagi aku benda ni benda yang tak patut disisia-kan Allegri. Betul. Tapi kehadiran, kau nak tambah ke Ram? Pada aku untuk just top up dia masuk untuk ke Juventus, dah tentu dia akan mata aku Kalau dia masuk, dia first 11, Morata jadi sub. So pada aku tu dah upgrade. Itu yang aku nak sebut. Lebih kurang 2 bulan lepas, Alvaro Morata dikaitkan perpindahan ke Barcelona. Tapi Andrea Agnelli and Max Allegri kata kita perlukan Morata. Dalam kau cakap perlukan tu, kau beli juga satu player yang harga 60 juta pound yang sah-sah kau tak akan letak dia dekat bench. Tapi dari perspektif Morata, patut push untuk transfer ataupun just stay je, kau duduk je buat tak faham kat situ? Aku rasa dia patut buat tak faham. Kenapa dia nak pergi basah dalam keadaan sekarang? Ni pada aku lah. Ni pada aku. Sebab mungkin Juventus cakap macam tu, kita perlukan Morata. Kita kena ingat Chiesa still injured. So mungkin firepower up front tu belum betul-betul optimum. So dia tambah Vlahovic dengan ada Morata ni tak adalah. Dia dulu power lah, tapi dekat dia selagi dia ada benda tu, dia punya expected goal tak memadai dengan dia punya dia ada score tu, tak boleh jadi apa. Aku frust sikit. Dia ada benda tu. Aku frust. Special sikit dia ni. Korang setuju tak kalau aku cakap antara faktor yang menjadi tunjang kepada isu Juventus susah nak pergi season ni? Sekarang ni baru nampak dia punya momentum tu dah start cantik. Sekarang duduk nombor 5 tak silap aku dalam Serie A. Adalah disebabkan dia tak ada menang yang that's why dia masuk. Betul. Sebab tu berbalik yang aku borak tadi awal-awal tadi. Aku dah cerita pasal Morata di pair dengan Dybala. Moise Kean di pair dengan Morata. Kau bayangkan? Dia tak jumpa, Allegri belum dapat lagi yang betul-betul dia tak ada constant seorang player tu. So kalau dia boleh pair dengan Dybala, let's say as an example, so kita boleh nampak kat situ. Dan consistency. Betul, kalau dia pair dengan Dybala, kemudian ada Chiesa lagi dekat on one of your flanks. Dengan supply yang diorang boleh bagi kepada Vlahovic, aku rasa tak ada masalah. Back to the top lah kot. Apa perasaan penyokong Arsenal lah? Tak.
Tak ada. Aku tanya ni soalan ni. Ni soalan ni. Ni punya soalan. Kalau kau tanya aku personally, kau bagilah rumus macam mana pun, aku tak pernah terbayang Vlahovic main Arsenal. Oh ya? Tak pernah. Seriously, tak pernah. Tapi based on gameplay pun memanglah tak sesuai. Tak sesuai juga. Tak sesuai. Sebab Arsenal sekarang dengan Smith Rowe, dengan Odegaard, semua bola kat kaki. Betul. Ya, Dan betul. contoh kalau macam tadi kau cakap DCL pun dikaitkan dengan Arsenal, aku pun rasa tak sesuai kalau Calvert-Lewin pergi Arsenal. Okey lah, alang-alang lah sebelum kita rehat lah, kita sentuh sikit lah. Siapa penyerang yang kau rasa logik? Maybe based on transfer rumours ataupun based on yang kau layan bola sepak. Yang mungkin Arsenal perlukan nama 9, siapa yang perlu dibawa masuk? Sebelum ni ada nama-nama macam Alexander Isak. Ada Luka Jovic. Bagi aku, Alexander Isak okey. Okey. Kalau nak dibandingkan, especially kalau nak dibandingkan dengan Luka Jovic. Sebab Luka Jovic dekat Real Madrid pun dia tengah tergagap. So, kau tak boleh expect Mamat yang dah struggle dekat Real Madrid tu, tiba-tiba dia datang, dia terus form untuk tim kau. Betul. So, bagi aku Alexander Isak. Alexander Isak. Kalau aku, apa yang aku macam idamkan lah kan. Yang ada dekat depan Arsenal tu, kata siapa? Sosok macam Karim Benzema. Serius. Kau dapat player macam Benzema duduk dekat Arsenal, dekat bahagian front tu. Itu complete bye. Complete gila tu. Okey. Kita tanya orang yang sebetulnya. Kita ada pemanggil dari mana? Okey, Assalamualaikum Amir. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, Abang. diberitahu awak dari Kedah, betul? Ya, betul. Kedah tang mana? Ya, Kedah Tan Kulim. Oh, Kulim. Dan kau peminat The Gunners, betul? COYG brother, COYG. Okey. Kau jangan nak coy sangat. Sekarang ni dah terlepas dah. Dusan Vlahovic ni. What's next for Arsenal? Kalau aku lah kan, kalau aku betul-betul minat lah, aku nak Patrick Schick sebenarnya. Aku tengok dia lepas Euro tu, memang boom gila. Tak tahulah. Tengok macam aku tengok pun, dulu aku tak tengok ingat Bundesliga, tapi sebabkan dia tu aku macam jadi berminat nak tengok Bundesliga. Sebab dia tu perform jugalah bagi aku season ni. Tapi, okey lah, ada satu laporan baru keluar ni, Amir. Arsenal tengah cuba dapatkan loan untuk, bukan dapatkan pemain masuk loan, tapi keluarkan pemain secara loan, iaitu Pierre-Emerick Aubameyang. Pergi ke Juventus masalahnya cerita ni. Ataupun Barcelona. Pendapat kau tentang bekas kapten kau ni, Meh? Bagi aku dulu, aku memang naklah juga kat Aubameyang ni. Tak jadi kapten, dia buat hal. Dia bagus sebenarnya, dia baik apa semua, tapi luar padang tu kita tak tahulah dia buat apa kat ni kan. So macam sikit kecewa lah. Tapi kalau itu yang terbaik untuk dia, kalau dia pindah, okay, go on. Move on. Tapi, okey. Adakah satu kerugian, Mei, kalau melepaskan Aubameyang secara loan, tetapi dalam masa yang sama tak membawa masuk penyerang di bawah masa sekarang ni? Kalau tak masuk penyerang tu dah ni. Jadi ada berapa due date lagi? Ada berapa hari lagi? Sehari lagi ada. 3 hari sampai Isnin. 3 hari lah. Kena cakap juga seorang saya ke Kevin Lewin ke, ambil lah siapa-siapa pun. Aku rasa memang tapi aku tak mau pada janganlah ambil siapa-siapa pun. Kau ni. Yang penting aku tak mau pada Francis, pada Lille. Jonathan David. Kau kalau ambil lah siapa-siapa pun, aku bagi kan Donny van de Beek, kau ambil je lah, tak jadi striker kau, apa kau tahu. Striker, itu bukan striker, ni striker bagi aku. Okey, tapi Isak pun okey lah, Isak. Alexander Isak Ya, bagi aku. Kalau okay Patrick Schick dan Alexander Isak? Kalau Patrick Schick dengan salah seorang. Kalau aku ambil Patrick Schick lah, tak tahulah sebab dia finishing tu ada. Aku tak tahulah, aku memang minat dia. Okey. Amir, kau ada apa-apa soalan untuk Bro Hans ataupun Karam? Pendek je. Sebenarnya pendek ya. Okey, top 4 season ni yang tu ke? Antara siapa lah yang masuk tempat keempat tu? Okey, ni jawab terus. EPL top 4. Daripada Mei, aku jawab terus, Mei. Chelsea, Liverpool. Jangan kejar sangat. Bagi kejarlah dulu, buatlah macam pick up sikit, jangan banyak pick up. Kau ni. Aduh. Sampai lah kau. Ada, aku jujur. Jangan jujur sangat, tapi Aduh.
Aduh, pecah lah. Alright, man. Okay lah. Aku ambil tempoh 5 saat untuk fikir lah. Aku tamatkan perbualan ni. Lepas tu aku akan jawab. Okay? Okay. Alright, thank you, man. Assalamualaikum. Allah. Chelsea, Liverpool, Man City, Man United. Tu aku. Aku sama, 3 yang sama tapi yang keempat aku letak Arsenal. Meh. Aku Arsenal, letak Arsenal, Meh. Aku letak Arsenal Arsenal. Chelsea, Liverpool, Man City, Man United. Kau sama dengan aku. Sama kau.